Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karuniaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutamanya nikmat kesihatan. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini ialah live bagi pengajian di Surau Haji Ismail Puncak Alam, yang mana pengajian di sana ialah menerusi kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, yang mana tuan-tuan muslimin muslimat bolehlah mendownload pada link yang telah saya berikan pada halaman muka surat 14, yang pada malam ini kita akan sambung dibilangkan daripada bawah pada baris yang ke-7. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, maka istighna Allah Subhanahu wa ta'ala itu, arti istighna Allah Ta'ala itu ialah terkaya Allah, terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Para penonton yang dirahmati oleh Allah dan sidang jamaah Surau Haji Ismail Puncak Alam, pada pertemuan kita yang lalu, perbahasan kita iaitulah berkaitan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang merupakan dua kalimah syahadah, yang mana mereka yang menuturkan dengan kalimah yang tersebut, maka mereka telah menyaksikan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang telah kita pelajari di dalam ilmu aqidah, di dalam ilmu sifat 20,
yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu bermula daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah, hinggalah yang seterusnya 20 sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Begitu jugalah yang berkaitan dengan Rasul, daripada segala sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Maka kesemua itu yang kita telah pelajari di surau kita pada pertemuan yang dulu merupakan maknanya terkandung segala pengertian yang telah kita belajar daripada sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, terkandung ianya di dalam makna dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bahawa manakala seseorang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka fahamlah maknanya seseorang itu mengakui Allah sahaja yang ada. Allah sahajalah yang bersifat dengan qidam. Allah lah yang bersifat dengan baqa. Allah yang bersifat dengan mukhalafah dan segala-galanya daripada sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul yang telah kita pelajari. Maka makna hak kita telah belajar pada sifat Allah Ta'ala dan sifat Rasul, maknanya terkandung kesemuanya, tercakup di dalam makna pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pengarang kita menjelaskan kepada kita satu persatu. Yang dimulai terlebih dahulu dengan kalimah yang pertama, iaitulah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah terkandung di dalamnya segala sifat-sifat Allah. Makna terkandung di dalam makna pengertian la ilaha illallah. Segala sifat yang kita pelajari yang berkaitan dengan Allah, daripada sifat wujud hingga akhir yang telah kita pelajari, maknanya terkandung di dalam pengertian makna bagi la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini terjemahnya ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Yakni tidak ada Tuhan yang sebenar, hanya Allah. Dengan maknanya Allah sahaja Tuhan kita. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengakui di dalam hatinya hanya Allah sahaja Tuhan. Allah ja Tuhan aku. Itu orang yang kata la ilaha illallah. Bila kata la ilaha illallah, fahamlah. Orang itu telah mengakui di dalam hatinya bahawasanya hanya Allah sahaja Tuhannya. Yakni hanya Allah sahaja Tuhanku. Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja yang aku sembah. Allah sahaja yang aku buat ibadat padanya. Itu makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah dengan makna Allah sahaja Tuhan. Maka Tuhan yang kita mengaku kata Allah ialah Tuhan kita, Tuhan ini pula iaitulah Tuhan bagi segala-gala alam ini. Maka Tuhan ini ataupun Tuhan ini mestilah dia itu maknanya istighna yang pertama. Yang keduanya mestilah dia itu iftiqarun ilaih. Bila kata Tuhan, mesti dia kena istighna. Bila kata Tuhan, mesti dia kena iftiqarun ilaih. Apa itu istighna? Apa itu iftiqarun ilaih? Istighna ialah terkaya. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala-gala. Itu makna istighna. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala-gala. Istighna'u ilahi an kulli ma siwah. Terkayanya Allah Ta'ala daripada segala-gala perkara. Ini Tuhan. Bila sebut Tuhan, bila kata Tuhan, Tuhan tu ialah Allah. Allah ialah Tuhan kita. Bila kata Tuhan, Tuhan ni mestilah dia tu istighna yang pertama.
Yang kedua tu, mestilah dia iftiqarun ilaih. Istighna dengan maknanya dia terkaya daripada segala-gala. Dia lepas daripada segala-gala. Lepas serba-serbi daripada segala-gala. Tak berhajat kepada segala-gala. Itu istighna. Itu Tuhan. Kata Tuhan, dia mesti istighna. Dia lepas daripada segala-gala. Tak berhajat kepada segala-gala. Yang kedua, bila kata Tuhan, dia tu iftiqarun ilaih. Mesti iftiqarun ilaih. Tentulah dia tu iftiqarun ilaih. Apa iftiqarun ilaih? Tiap-tiap benda yang lain berhajat kepadanya. Tiap-tiap benda yang lain, makhluk-makhluk ini semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di dalam kitab Matan Barahim, waftiqarun kulli ma adahu ilaihi. Tiap-tiap benda yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan Tuhan. Bila kata Tuhan, dia mesti istighna, yang pertama. Yang kedua, dia mestilah iftiqarun ilaih. Istighna, iftiqarun ilaih, inilah Tuhan. Bila kata Tuhan, dia mesti istighna, terkaya daripada segala-gala. Maknanya tak berhajat kepada segala-gala. Dan yang keduanya, segala-gala membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan segala-galanya, tetapi segala-gala yang tersebut berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata kunci yang kita kena faham pada malam ini, istighna dan juga iftiqar. Maka istighna, terkayanya Allah Taala daripada segala-gala. Bila kata Tuhan, Tuhan ini dia terkaya daripada segala-gala. Dia tak berhajat kepada segala-gala. Dia lepas daripada segala-gala. Maka lepas daripada segala-gala, tak berhajat kepada segala-gala ini, apa maksud? Apakah makna yang dikatakan dengan lepas daripada segala-gala? Allah Ta'ala itu istighna, Allah Ta'ala itu tak berhajat kepada segala-gala. Maka ulama' mendapati, ulama' fikir, dia buat rumusan. Istighna'nya Allah Ta'ala ini daripada 4 perkara. Istighna'nya Allah Ta'ala di atas 4 perkara ni. Terkayanya Allah Ta'ala di atas 4 perkara ni. Tak berhajatnya Allah Ta'ala, mari, mencakupi 4 perkara ni. Mana? Tak berhajatnya Allah yang pertamanya, tak berhajat Allah Ta'ala kepada yang menjadikan. Bila kata Tuhan, dia tu istighna. Dia mesti istighna. Dia itu tak berhajat kepada segala-gala. Maka tak berhajat pada segala-galanya yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Ini masuk dalam kata istighna. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Dan yang kedua, tak berhajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada zat yang lain untuk dia nak tumpang. Allah tak berhajat kepada sesuatu zat yang lain untuk dia nak tumpang pada zat tersebut. Tak. Allah tak berhajat. 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu yang dapat menolakkan kekurangan pada Allah Ta'ala. Allah tak berhajat. Allah tak berhajat kepada sesuatu yang boleh nak menolak kekurangan di Allah. Tak. Kerana Allah Ta'ala tidak ada kekurangan. Maka Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu yang dapat menolakkan kekurangan padanya. 3. Yang ketiga, bila kata istighna, Allah Ta'ala tak berhajat kepada segala-gala. Allah Ta'ala tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada nak buat sesuatu perkara itu dengan tekanan. Tak berhajat. Allah lepas daripada segala-gala. Inilah makna istighna. Inilah maksud istighna. Inilah yang dikatakan dengan istighna'nya Allah. Inilah yang dikatakan dengan Allah Ta'ala ni lepas daripada serba-serbi. Lepas daripada yang menjadikan dia. Lepas daripada nak menumpang di benda yang lain. Lepas daripada yang nak menolakkan kekurangan pada diri Allah. Lepas daripada tekanan kena buat ataupun tekanan kena tinggalkan daripada perbuat
sesuatu mungkin ataupun makhluk. Ini dia panggil istighna Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ialah Tuhan. Jadi bila kata Tuhan, dia mesti istighna. Maka istighna ini ada 4 tadi. Dan yang keduanya, apabila kata Tuhan, dia mestilah iftiqarun ilaih. Itu yang kedua. Iftiqarun ilaih dengan maknanya segala-galanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan. Bila sebut Tuhan, kata kunci kita pada malam ini istighna. Yang keduanya iftiqarun ilaih. Istighna dengan maknanya Allah Ta'ala tak berhajat kepada segala-gala. Iftiqarun ilaih, segala-gala itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istighna dan iftiqar. Itulah kata Tuhan. Itu panggil Tuhan. Jadi Tuhan mesti istighna, Tuhan mesti iftiqarun ilaih. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, dan bermula ini lazim. Lazim daripada kata maknanya Allah Ta'ala tu dia tu istighna, dia itu iftiqarun ilaih. Dan bermula ini lazim menghimpun ia ini lazim ni akan segala aqaid, akan segala akidah yang bergantung dengan Tuhan, yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Lalu tu pengarang kita Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka istighna Allah Ta'ala itu, artinya arti istighna ni ialah terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain itu. Tak berhajatnya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain itu, melazimkan tentulah. Melazimkan dengan mana tentulah. Manakala kita kata Allah Ta'ala tak berhajat kepada tiap-tiap yang lain, Allah tak berhajat kepada tiap-tiap yang lain. Bila kita kata Allah tak berhajat pada tiap-tiap yang lain, melazimkan tentulah wujudnya wujud yang terkaya tadi. Yakni wujudnya wujud Allah. Fahamlah kepada kita pulaknya, mesti Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala tu istighna, lepas daripada serba-serbi. Dan Allah Ta'ala tu lepas daripada serba-serbi, tak berhajat kepada sesuatu. Fahamlah kepada kita, tentu dia tu ada. Ada yang zati. Kerana apa? Kerana Allah, kalaulah Allah Ta'ala tu bukan ada yang zati, dengan makna dia ada, tapi ada Allah Ta'ala ni dulu tak ada, sama seperti kita. Kita ni baru saja ada. Allah Ta'ala baru ada juga. Bukan ada yang zati. Bukan ada yang asli. Bukan ada yang hakiki. Bukan ada mutlak. Tidak. Ada yang aridi seperti kita. Kalaulah begitu, bermakna Allah berhajat kepada yang menjadikan Allah. Bila berhajat kepada yang menjadikan dia, kerana dulu dia tak ada, baru ada yang mengadakan dia, dia berhajat kepada yang mengada, berhajat kepada yang menjadi. Maka tidak istighna lagi. Maka tidak terkaya lah namanya. Bermakna Allah jadi berhajat kepada yang menjadi. Tak. Bila kita kata Tuhan ni istighna, Allah ni ialah maknanya dia tak berhajat kepada sesuatu, tentulah dia tu ada yang zati nama dia. Ada yang hakiki, hak telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ni hanya nak bilang saja. Nak bilang saja. Jadi yang pertama, tentulah Allah Taala wujud. Allah Taala tu ada, yakni ada yang zati, ada yang mutlak, ada yang asli. Dan kidamnya kidam Allah. Dengan maknanya melazimkan wajib kidamnya kidam Allah. Itu yang kedua. Bila mana kita kata Allah tu istighna. Ini poin kita pada malam ni, istighna Allah. Allah tak berhajat pada segala-gala. Bila Allah tak berhajat pada segala-gala, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Kita belajar dulu ni. Mesti Allah bersifat dengan kidam. Kerana apa? Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kidam yang zati, kalau Allah tak bersifat dengan sifat kidam, tentu ada yang membaharukan Allah. Tentu ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala, tak terkayalah Allah. Tak istighna lah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita duk bicaranya Allah tu istighna. Tak berhajat kepada segala-gala. Dah dia tak berhajat pada segala-gala, mesti dia ada. Satu, mesti dia bersifat dengan kidam. Yang kedua, mesti dia bersifat. Yang ketiga, mesti dia bersifat dengan baqa'. Dan baqa'nya baqa' Allah. Mesti dia bersifat dengan baqa'. Kerana apa? Kalau Allah Ta'ala tu musnah, kalau Allah Ta'ala tu mati, kalau Allah Ta'ala tu hancur, akan hilang sebagaimana kita, tentu ada yang menghilangkannya. Tentu ada yang membuat jadi matinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tidak istighna pada ketika itu. Dah, Allah istighna. Tuhan-Tuhan ni dia istighna. Dia bebas. Dia lepas daripada segala-galanya. Maka di antaranya dia lepas daripada yang menjadikan Allah. Maka bila dia lepas daripada yang menjadikan dia, tentulah dia tu ada yang zati, tentulah dia tu qidam yang zati, tentulah dia tu baqa' yang zati. Itu tiga. Dan mukhalafatuhu lil hawadis. Bila mana Allah Ta'ala tu terkaya daripada tiap-tiap yang lain, Allah Ta'ala tak berhajat kepada tiap-tiap yang lain, tentulah Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Tak sama dengan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, berhajat kepada yang menjadi. Kerana makhluk berhajat kepada yang menjadi. Kalau Allah sama dengan makhluk, berhajat kepada yang menjadi. Kalau Allah tu sama dengan makhluk, Allah berjiring, sifatnya berarak, Allah berhajat kepada yang menjadi. Tentulah Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Empat. Yang kelima, dan qiyamuhu binafsih. Bila kata Allah Ta'ala tu istighna, bila kata Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada tiap-tiap yang lain, tentulah Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih, hak makna yang makna yang kedua. Iaitulah Allah tak berhajat kepada yang menjadi. Qiyamuhu Ta'ala binafsih ada dua makna. Qiyamuhu binafsih makna yang pertama dalam kitab kita ni, Allah tak berhajat kepada yang nak tumpang dia. Sama. Yang kedua, Allah tak berhajat kepada yang menjadi. Maka bila mana Allah Ta'ala ni istighna, Allah tak berhajat kepada yang menjadikan dia satu dan tak berhajat kepada nak tumpang dia. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Dua makna mencakupi. Dan wajib sama, dan basar, dan kalam. Bila mana kita kata Allah Ta'ala tu istighna, bila kata Allah Ta'ala tu terkaya, Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada segala-galanya, maka mestilah Allah Ta'ala tu bersifat dengan sama. Kerana apa? Sekiranya Allah Ta'ala tak bersifat dengan sama, sekiranya Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat pendengar, bermakna Allah Ta'ala itu tuli. Kalau Allah Ta'ala itu tuli, tidak ada sifat pendengar, luput sifat sama dia Allah Ta'ala dengan bahawa Allah Ta'ala itu tuli, maka ketika itu dia berhajat kepada yang dapat menghilangkan ketulian tersebut. Maka tidak istighna lah kalau macam tu. Allah istighna. Tak berhajat pada segala-gala. Maka bila dia tak berhajat pada segala-gala, mestilah dia bersifat dengan sifat sama. Mestilah dia bersifat dengan sifat basar, pelihat. Kalau dia tak bersifat dengan sifat pelihat, dia buta, dia berhajat kepada sesuatu yang nak menghilangkan kebutaan yang ada padanya, kekurangan yang ada padanya. Lalu tu tidak istighna lagi. Dan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Apa kalam? Perkata. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat kalam, Allah Ta'ala tu maknanya bisu. Kalau bisu, berhajat kepada orang yang nak menghilangkan kebisuan, kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata Allah tu istighna, tak berhajat pada segala-gala, mestilah dia tu bersifat dengan sama, mestilah dia bersifat dengan basar, mestilah dia bersifat dengan kalam, dan mestilah dia bersifat dengan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Kerana tiga sifat ni ialah sifat maknawiyah yang berangkai dengan sifat sama, basar, kalam. Kata kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ni
atas qaul, atas ulama yang membilangkan subut yang mengisbatkan sifat maknawiyah. Atas qaul subut sifat maknawiyah, atas qaul yang mengisbatkan sifat maknawiyah. Habis itu. Baik. Kerana apa tu? Ini dia panggil illah. Kerana apa tu kita kata maknanya apabila Allah Ta'ala ni terkaya daripada tiap-tiap yang lain, melazimkan, fahamlah kepada kita, tentulah dia tu mesti bersifat dengan wujud, mesti bersifat dengan kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, sama', basa, kalam dan hingga akhir tadi. Kerana apa? Kerana ilat dia. Kerana jika tiada wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, oleh sifat ini, sifat yang tersebut tadi. Mana sifat yang tersebut sebelah tadi? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah hingga akhir tadi. Hingga hak kita bilang tadi itulah. Maka jika tiada wajib baginya, bagi Allah Ta'ala oleh sifat ini, sebelah sifat tadi tu, nascaya kalau begitu, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat tadi, nascaya berkehendaklah kepada yang mengadakan, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripadanya, daripada Allah, menolak akan kekurangan. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat yang tersebut, maka berkehendaklah Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat wujud, kalau Allah tak bersifat dengan sifat kidam, kalau Allah tak bersifat dengan sifat baqa', kalau Allah tak bersifat dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hadis, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, hak makna yang kedua, maka Allah Ta'ala berhajatlah dia kepada yang menjadikan dia. Maka tidak istighna lagi pada ketika itu. Sedangkan Allah ni, Tuhan ni, dia istighna. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, hak makna yang pertama, maka dia berhajatlah kepada zat. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat sama, basa, kalam dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, maka dia berhajatlah kepada yang menolakkan kekurangan padanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia istighna, dia itu tak berhajat kepada segala-gala, tak berhajat kepada semua sekali. Bila tak berhajat pada semua sekali, masuk pada kata istighna itu sifat-sifat yang tersebut tadi. Masuk dalam kata istighna. Ni dia nak bilang saja ni. Habis itu. Maka apabila wajib baginya, bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, segala sifat yang tersebut tadi, sebelah tadi tu, nascaya manakala wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, nascaya mustahillah oleh segala lawannya, lawan bagi segala sifat yang sebelah tadi. Maka hak mustahil itu mustahilah. Mustahilah bagi lawan hak sebelah tadi. Maka ini istighna Allah Ta'ala ni, masuk dalam kata istighna Allah Ta'ala ni 22 akidah. Hal keadaan 22 akidah itu daripada yang wajibat, daripada sifat yang wajib, dan yang mustahilat, daripada sifat-sifat yang mustahil, daripada wajibat dan mustahilat, daripada segala sifat-sifat yang mustahil. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil tadi masuk dalam kata istighna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil, jumlahnya 22 akidah kat situ. Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil. Berjumlahnya 22 akidah masuk dalam kata istighna. Hak sekarang ni, hak kita duk bilang sekarang ni. Yang mana jangan kita lupa asal perbicaraan kita. Asal perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan maknanya Allah saja Tuhan. Hak kita mengaku Allah saja Tuhan, tercakup di dalamnya makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah tersebut mencakupi bagi segala pengertian-pengertian akidah hak telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu daripada sifat-sifat Allah. Masuk tu macam mana? Seolah-olahnya begini. Banding saja. Seolah-olahnya
La ilaha illallah ni satu tempat yang besar. Maka nak masuk dia tu ada beberapa pintu. Nak masuk dia tu. La ilaha illallah tu kalau kita kata kat, kalau kita banding kat negeri Selangor ni lah. Orang nak masuk negeri Selangor ni ada kalanya melalui pintunya, jalannya Gombak. Orang masuk melalui pintu sana. Ada kalanya orang masuk melalui pintu Rawang, Kuala Kubu misalnya, masuk ikut Selangor ni. Daripada mereka-mereka sebelah sana. Kalau sebelah sini daripada Gombak umpamanya. Semuanya nak tuju ke Selangor. Semuanya nak masuk ke Selangor umpamanya. Maka begitulah banding saja. La ilaha illallah. Satu kalimah yang mulia. Yang mana la ilaha illallah, bila kata la ilaha illallah, makna bagi segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hak kita belajar daripada wujud hinggalah kalam, hinggalah kaunuhu mutakalliman, semuanya terkandung pengertiannya. Bagi orang yang faham bila kata la ilaha illallah, makna tersebut masuk di dalam kata makna la ilaha illallah. Kita belajar dulu. Wujud kita bakal hingga akhir. Maka oleh yang demikian, masuk tu ada kalanya masuk melalui pintu istighna, satu. Yang kedua, ada kalanya masuk melalui pintu iftiqarun ilaih. Yang mana Tuhan-Tuhan ni mesti istighna. Tuhan-Tuhan ni mesti iftiqarun ilaih. Maka melalui pintu istighna, melalui pintu Allah Ta'ala ni tak berhajat pada segala-gala, masuk dah hak kita dok bilang pada hari ni, pada malam ini, sebelah sifat yang wajib, sebelah sifat yang mustahil tadi, menjumlahkan 22 akidah. Masuk melalui pintu istighna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seolah-olah saja. Ini benda akliyah. Kalau nak cari dalil mana daripada Quran hadis kata begini ni, tak ada lah. Ini sebagai rumusan, kesimpulan daripada para ulama sahaja. Begitu. Itu 22 akidah dah masuk melalui pintu istighna, yang mana kita kata la ilaha illallah ini terhimpun segala makna bagi apa yang telah kita belajar daripada segala sifat-sifat Allah yang secara tafsil yang kita wajib ketahui dia. 22 akidah telah masuk dah. Dan melazim ia di dalam kata istighna lagi. Melazimkan ia terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain itu pula akan ternafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggal perbuat akan segala mungkin. Bila kata Allah Ta'ala tu istighna, tak berhajat kepada segala-gala, Allah tak berhajat kepada segala-gala, fahamlah pula kepada kita Allah Ta'ala itu bukanlah dia wajib kena buat sesuatu daripada makhluk ni. Bukanlah dia mesti kena meninggalkan daripada buat segala makhluk ni. Bukan tekanan bagi Allah Ta'ala kena buat. Bukan tekanan bagi Allah Ta'ala jangan buat. Bukan. Kalau Allah Ta'ala menjadi tekanan bagi dia kena buat makhluk ni, kena buat benda ni, kena buat sesuatu ni, maka ketika itu tidak istighna lah Allah Ta'ala. Tidak terkaya lah Allah Ta'ala. Kalau begitu Allah maknanya berhajat gitu. Allah Ta'ala tak lepas kalau macam tu. Ada Allah Ta'ala ni istighna. Allah Ta'ala ni tak berhajat pada segala-gala. Dia lepas daripada serba-serbi. Dah dia lepas daripada serba-serbi, melazimkan pula maknanya ternafi wajib kena buat sesuatu daripada mungkin ini ataupun meninggalkan perbuat daripada mungkin ini. Fahamnya? Hanya harus sahaja Allah Ta'ala buat. Tiada tekanan apa-apa bagi Allah. Dia nak buat makhluk ni boleh. Dia tak mahu buat pun dia boleh. Kerana dia tu kuasa. Harus saja. Itu sifat harus. Masuk pula sifat harus dalam kata istighna. Dan jika tiada, yakni tiada ternafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggalkan perbuat segala mungkin ni. Kalaulah tak ternafi wajib, dengan fahamnya wajib kena buat Allah Ta'ala ni, wajib kena tak buat benda ni. Kalau begitu, nescaya lazimlah, mestilah pada ketika itu ketiadaan istighna Allah
daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkan perbuatan sesuatu itu. Kalau begitu mesti wajib tekanan bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak terkayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Tuhan ni mesti dia kena istighna. Bila kata Tuhan, ingat fokus kita istighna. Bila kata Tuhan, tentu dia tu istighna, iaitulah tidak berhajat kepada segala-galanya. Habis kat situ. Maka ini mana? Maka ini melazim pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin tu. Maka ini ni ialah satu akidah pula sini, iaitu satu akidah pula ni ialah akidah harus nama dia. Itu dia panggil akidah harus. Hak kita belajar di sifat Allah Ta'ala harus sahaja Allah Ta'ala nak buat mungkin ataupun nak meninggalkan mungkin. Maka hak akidah harus ni lah, maka jumlah maka bermula jumlah. Kita takdirkan mubtada situ. Maka jumlah, yakni maka bermula jumlah. Maka bermula perhimpunan semua sekali ni. Barang yang lazim akan barang oleh istighna itu, yakni masuk di dalam bawah kata istighna ni semua sekalinya, jumlahnya berapa? Jadilah 23 akidah. Jadi 23 simpulan iman daripada segala sifat hak kita belajar di sifat-sifat Allah, sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil, dan juga satu harus, menjumlahkan 23 akidah masuk melalui pintu istighna'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 23 baru. Ada lagi berapa lagi daripada sifat Allah Ta'ala? Hak kita belajar secara tafsir, hak wajib kita ketahuinya. Hak semuanya ada 41 akidah. 41 akidah. Sifat 20 wajib. 20 mustahil. 40. Satu yang harus. 41 simpulan iman hak kita tambah dalam hati kita. Pegangan kita. Hak kita telah belajar 41 simpulan iman. Yang berkait dengan Allah. Yang berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 41. Hak kita belajar dulu lah sifat 20. 20 wajib. 20 mustahil. Satu harus. 41. Maka la ilaha illallah, pengertiannya, makna dia, 41 akidah masuk dalam kata la ilaha illallah. Baru 23 baru. Hak kita bilang tadi ni. Sebelum ni hak kita bilang tadi tu, baru 23 akidah baru. Baru 23 sifat baru, mudah-mudah gitu. 23 sifat baru masuk dalam tu. Dalam pintu istighna. Ini nak masuk melalui pintu iftiqar pula. Tadi pintu istighna masuk 23 akidah. Simpulan iman daripada sifat Allah hak telah kita belajar. 23 masuk melalui pintu istighna. Gitu. Baik. Seterusnya melalui lorong jalan ataupun pintu iftiqar pula. Yang mana kita awal tadi telah bicara, bila kata Tuhan ini mestilah dia itu istighna satu. Tak berhajat kepada segala-gala. Kita belajar dah tadi. Yang kedua, bila kata Tuhan, mestilah dia itu iftiqarun ilaih. Apa tu iftiqarun ilaih? Berhajatlah oleh segala-gala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah panggil Tuhan. Bila kata Tuhan, dia mesti istighna. Bila kata Tuhan, dia mesti iftiqarun ilaih. Apa iftiqarun ilaih? Berhajatlah oleh segala-gala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang untuk kita bicara pula berkaitan dengan iftiqarun ilaih. Apa pula iftiqar ni? Dan iftiqar, yakni iftiqarun ilaih. Kalau iftiqar berhajat, iaitu maknanya iftiqarun ilaih. Benda lain tu berhajat kepada Allah. Adapun iftiqar tu sifat kita. Kita berhajat kepada Allah. Nak di sininya benda lain berhajat kepada Allah. Takdirnya iftiqarun ilaih. Dan iftiqar, yakni dan iftiqarun ilaih, artinya berkehendaklah oleh segala yang baru, berkehendak kepadanya, kepada Allah. Berhajatlah oleh semua sekali ni kepada Allah Ta'ala. Itu iftiqar ini melazimkan, mestilah
hayah dan qudrah dan iradah dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Ini melalui pintu iftiqarun ilaih pula. Iftiqarun ilaih, berhajatnya kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan dia iftiqarun ilaih. Semua benda lain berhajat kepada dia. Bila dia tu semua benda lain berhajat kepada dia, fahamlah kepada dia, mesti dia tu bersifat dengan hayat. Mestilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pehidup. Kerana apa? Kerana sekiranya Allah Subhanahu wa taala ni, dia tu mati, dia tu tak bersifat dengan sifat hayat. Allah Ta'ala tu mati, maka macam mana orang nak berkehendak kepada dia? Orang nak berhajat kepada dia? Orang nak berkehendak kepada dia kalau dia mati dah? Dah Allah Ta'ala tu, dia tu semua benda lain berkehendak kepada dia, tentulah dia tu hidup. Tentulah dia bersifat dengan sifat hayat. Bersifat dengan sifat pehidup. Bila dia bersifat dengan sifat pehidup, dia tu hidup. Kalau dia mati, macam mana orang nak berhajat pada dia? Dan kudrat faham kepada kita pula manakala Allah Ta'ala tu iftiqarun ilaih. Allah Ta'ala tu semua benda lain berhajat kepada dia. Fahamlah kepada dia, dia tu kuasa. Dia bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat perkuasa. Maka manakala dia bersifat dengan sifat perkuasa, Allah berkuasa. Dia maha kuasa. Kalau dia tu lemah, tak bersifat dengan kudrat, macam mana orang nak berkehendak kepada dia? Tu masuk dalam kata iftiqarun ilaih. Sifat sama, sifat hayat, sifat kudrat. Dan iradat. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Kerana dia tu iftiqarun ilaih. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradat, dengan makna Allah Ta'ala tak menentu, macam mana benda lain nak berhajat pada dia? Masuk iradat kat situ. Dan ilmu, mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu. Bersifat dengan sifat pengetahuan. Maka Allah mengetahui. Kalau Allah Ta'ala tu jahil, tak bersifat dengan ilmu, tak reti, tak pandai, jahil, maka ketika itu macam mana sesuatu nak berhajat kepada dia kalau dia jahil? Mesti Allah bersifat dengan ilmu. Dalam tu rangkaian daripada hayat, kudrat, iradat dan ilmu. Dan kaunuhu hayyan, ini sifat maknawiyah dia lah, lazim selalu dah lah. Dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Melazimkan manakala Allah tu bersifat dengan manakala Allah tu kita kata iftiqarun ilaih, melazimkan pula dia tu mesti kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kata kaunuhu hak maknawiyah ni atas qaul, atas perkataan ulama yang mensubut, yang mengisbatkan sifat maknawiyah. Atas qaul hak ulama bilang sifat maknawiyah. Tu gitu. Habis itu. Berapa dah kat situ tu? Baik. Dan akan wahdaniyah. Masuk lagi dalam kata iftiqarun ilaih ni, ialah sifat wahdaniyah, esa. Kalau Allah Ta'ala tu tak esa, Allah Ta'ala tu kita kata ada dua, maka tidak lagi Allah Ta'ala tu iftiqarun ilaih, iaitulah semua benda lain berhajat pada dia. Kalau Allah Ta'ala tu buat kata ada dua, ada tiga, benda lain mungkin berhajat pada A, mungkin berhajat pada B juga, mungkin berhajat pada yang C juga. Maka tidak semua mencakupi berhajat pada dia. Ni Allah saja. Allah tu bersifat dengan wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan hak telah kita belajar. Dan Allah saja yang wahdaniyah. Allah tu satu, Allah tu esa. Semua benda lain berhajat hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melazimkan dalam kata iftiqarun ilaih ini, bersifatlah oleh Allah Ta'ala akan wahdaniyah. Manakala wajib segala sifat ini, manakala wajib segala sifat ini, yakni manakala nyatalah bagi kita wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ini, sifat hayat, sifat kudrat, iradah, ilmu hingga wahdaniyah tadi tu, mustahillah segala lawan bagi sifat hayat, kudrat, iradah hingga akhir, hingga wahdaniyah tadi. Maka berapa kat sini? Berapa ke hak masuk melalui pintu yang kedua, iaitu iftiqarun ilaih? Maknanya kat sini, maka katanya, maka jumlah barang yang melazimkan dia kan barang
oleh iftiqarun ilaih itu melazimkan 28 akidah. 28 oleh 18 akidah. Masuklah 18 akidah dalam kata iftiqarun ilaih. Mana 18 akidah ni? Kita bilang. Yang pertama tadi haya, qudrat, irada, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. 8. Wahdaniyah 9. Maka 9 yang wajib, 9 yang mustahil. Jadi 18 akidah kat situ. Jadi 18 akidah masuk melalui pintu iftiqar. Maka menjumlahkan kepada kita 41 akidah masuk dalam kata la ilaha illallah. 41 akidah masuk dalam kata la ilaha illallah tadi melalui pintunya istighna satu, yang keduanya melalui pintu iftiqarun ilaih. Habis kat situ. Ini huraian berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, yang mana kita kata kalimah yang tersebut mencakupi makna bagi segala pengertian yang kita telah belajar manakala kita faham, yang kita telah belajar pada pertemuan yang lepas daripada segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kalimah la ilaha illallah ni mengandungi segala simpulan-simpulan iman. Oleh yang demikian, maknanya sebagai satu nasihatlah kepada kita, ataupun sebagai satu nak menterghibkan kita, nak menggemarkan kita, maknanya perbanyakkanlah menuturkan ataupun berzikir dengan kalimah la ilaha illallah ini. Kerana apa? Kerana terdapat di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Perbahurilah, pertingkatkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan iman kamu itu. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara kami nak meningkatkan iman kami? Bagaimana cara untuk kami menambahkan keimanan kami ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah berzikir, menuturkan, membasahi lidah kamu dengan kata la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dapat meningkatkan iman kita. Yang mana iman kita ni ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Maka nak memperbahurikan, nak meningkatkan lagi, nak tinggi lagi iman kita ni, nak senantiasa jadi tinggi iman kita ini, maka perbanyakkanlah, basahilah lidah kita dengan kalimah la ilaha illallah. Itu besar kalimah ni. Kalimah la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah. Tidak adalah daripada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata tu mi'ata marrah. Kata tu 100 kali ucap. Kata tu 100 kali yang gitu. Kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata 100 kali. Maka Allah Ta'ala akan bangkitkannya. Ba'athahullahu Ta'ala fi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan bangkitkannya pada hari kiamat. Hal keadaan mukanya bercahaya seperti bandingnya bercahayanya, berkilauannya malam bulan purnama. Bercahaya betul-betul kita di akhirat kelak. Bagi siapa? Mereka di antaranya kelebihan orang yang selalu dalam tiap-tiap hari dia kata, dia berzikir la ilaha illallah 100 kali tiap-tiap hari. Maka hak ni muka kita di akhirat kelak akan bangkit dalam keadaan bercahaya. Itu besarnya kelebihan kalimah la ilaha illallah. Maka sama-samalah
kita beramal dengan dia. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mukanya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Berzikir dengan kalimah La ilaha illallah ini sebanyak 100 kali tiap-tiap hari. Lagi pula kelebihannya lagi. Banyak kelebihan La ilaha illallah. Di antaranya lagi, siapa-siapa yang berzikir, siapa-siapa yang kata La ilaha illallah sebanyak 70,000 kali. Kata Nabi SAW, zikir tersebut yang kita ada sebanyak 70,000 kali ni, inilah menjadi penebus kepada kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perlu amal. Perlu amal. Tiap-tiap orang kena ada zikir 70,000 kali. Beli tasbih kat rumah. Beli tasbih digital tu mudah. Kalau tasbih hak kata di tangan tu satu-satu tu payah nak kira. Beli hak tasbih yang digital. Hak ada nombor tu 1, 2, 3 mudah. Duduk atas kereta. Kalau perempuan sambil-sambil memasak, payah juga memasak nak tekan dah. Ikutlah dalam keadaan mana sekalipun ada benda di tangan kita mudah nak kira ni. La ilaha illallah. Terpetik sekali. La ilaha illallah. Picit sekali. Tengok hari ni berapa. Hari ni 500 katakan. Hari ni 300 katakan. Esok pula sambung. Duduk dalam kereta kau ikutlah petik La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hari ni dapat 300 pula, 600 dengar semalam. Begitulah sehinggalah ada di dalam diri kita itu zikir sebanyak 70,000 kali. Yang mana zikir tersebut ialah penebus kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 70,000. Amalkan bagi tiap-tiap diri masing-masing. Ini satu kelebihan. Kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikirlah kita. Sama-sama kita berzikir. Buat maknanya zikir tersebut bagi diri kita sendiri sebagai penebus di akhirat kelak daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita ini daripada golongan ahli neraka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikianlah di antara maknanya yang tersirat daripada orang kita ini melakukan tahlil. Tahlil kita buat tu nak hadiahkan kepada si mati tu, asalnya hak ni lah puncanya. Asalnya berdasarkan daripada hadis ni. Yang mana siapa yang ada zikir 70,000 ni penebus daripada neraka, maka ulama cuba nak menolong mereka-mereka yang telah mati ni. Yang mungkin di dalam umur hidupnya tak beramal dengan zikir ni. Mari kita sama-sama bantu dia. Contohnya seorang dalam hadir dalam majlis kita, majlis tahlil pada hari ni, seorang kita katakanlah berapa kita nak buat malam ni, kita andai-andai maknanya biar cukup pada malam pada tiap-tiap hak kita nak buat, katakanlah kalau 7 hari, biar cukup 70,000. Biar sekali tahlil sehari malam pertama biar dapat 10,000. Malam yang kedua biar dapat 10,000. Malam yang ketiga 10,000. Buatlah 7 hari tadi tu. Mudah-mudahan jadi 70,000 kita hadiahkan tahlil la ilaha illallah kepada si mati tadi. Kepada mayat tadi. Mudah-mudahan menjadi penembus kepadanya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tersirat hikmah hak ulama buat ni. Tak mahu buat tu, ikut munglah. Gitu. Ikut munglah, tak caralah. Biarlah dia tu hak kita ni. Maka hak kita buat ni biar tahu. Hak kita buat ni biar tahu ni kedudukannya. Biar tahu kita nak buat ni, biar kita pandai tengok seramai mana hak mari, seramai mana hak hadir. Mudah-mudahan yang tahlil kita buat ni, selama mana hak kita nak buat tadi, cukup 70,000 untuk kita hadiahkan kepada si mati tersebut. Baru boleh bahan makanan dan sebagainya. Ni tak tahu mana hala, apa khasiat, apa kelebihan hak kita buat tadi. Tak tahu. Tak sedap juga. Itulah.
Di antaranya apa ni kelebihan-kelebihan yang ada pada la ilaha illallah. Nah, tu dia. Baik. Pukul, pukul berapa dah weh? Tak nampak ni. Pukul, oh sejam dah. Baik. Rasanya setakat itulah dulu deh. Jadi untuk pertemuan kita pada malam ini, rasanya setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang kita yang akan datang. Dan kalimah yang kedua, iaitulah Muhammad Rasulullah. InsyaAllah kita akan bersambung pada pertemuan kita yang akan datang pada siri online kuliah kita di Surau Haji Ismail. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan dan kepada jemaah Surau Haji Ismail dan khususnya kepada AJK yang sudi maknanya yang sudi menjemput saya lah untuk buat kuliah maghrib kuliah selepas Isyak ini secara online bagi meneruskan pengajian bersiri kita di surau tersebut menerusi kitab Faridatul Faraid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatkan bala ini daripada negeri kita yang tercinta ini, insya-Allah. Wallahu alam. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim.